motivasi kerjaya. Kita ni bila sebut tentang kerjaya ni berkaitan dengan kerja lah. Kerja, dan tak ada orang yang tak seronok bekerja. Ramai orang seronok bekerja sepatutnya. Malahan orang yang tak ada kerja, dia tercari-cari kerja. Kadang-kadang bila ada orang tu, bila dia bekerja, dia sibuk kata nak cuti. Dan bila dia cuti, dia kata, lagi baik aku kerja. Bila bercuti tu rupanya, kadang-kadang dia rasa macam bosan saja. Sedangkan kerja ni ada saja adventure, ada je kerja-kerja yang perlu kita laksanakan. Dan dalam konsep kita bekerja, kita tak boleh elak untuk membicarakan konsep-konsep penting dalam kerja. Antaranya tanggungjawab, accountability, kebertanggungjawaban, integrity, dan juga kita cerita tentang disiplin. Untuk berjaya dalam kerjaya kita ni, memang semua ni kena ada. Dan hari ni adalah waktu yang paling seronok bekerja, sebab waktu bekerja itu dihabiskan dengan ceramah di waktu petang. Jadi tiba-tiba dah habis kerja, macam tu lah. Agaknya lah macam tu kan, agaknya kan. Tapi sebenarnya perkara yang kita buat petang ni bukanlah perkara sia-sia kan. Tapi perkara yang kita buat petang ni adalah untuk mendapatkan ilmu kan. Cantik teluk pantainya landai, perahu ditambat tepi kuala, biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi kita cuba memanfaatkan masa yang kita ada pada petang ini untuk mungkin untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dan juga pengalaman. Dan bila sebut tentang konsep integriti itu asal perkataan integer, iaitu konsep yang biasa dibawa dalam kejuruteraan, dalam bangunan. Sebab kekukuhan struktur bangunan itu penting. Sebab mana nak beritahu kalau adalah aspek-aspek, mungkin dia punya struktur bangunan, mungkin tiangnya, pasaknya tidak diambil peduli, tidak diambil berat, maka mungkin bangunan tu boleh ditegakkan, tapi ketahanannya mungkin tidak bertahan lama seperti mana yang dihasratkan. Jadi itu sebabnya penting ni nilai integriti dan tanggungjawab. Begitu juga perlunya ada satu sifat integriti ini yang dikatakan sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Maknanya penting ini semua adalah sifat-sifat baik. Integriti adalah sifat-sifat baik. Kalau datang awal, integriti. Duduk kan, membuat catatan, integriti, sebab dia tak nak terlepas maklumat yang dia dapat pada hari ini. Integriti. Kan? Mereka datang dengan keadaan yang berdisiplin, dengan pakaian yang kemas dan sebagainya. Integriti. Maknanya integriti ni segala apa perkara-perkara yang baik itu adalah merupakan integriti. Dan dalam satu pepatah Jawa ada menyebut integriti itu adalah the state of being whole and undivided. Oh, lain macam Jawa tu kan. Maknanya bersifat menyeluruh kan, dan bukannya sifat berpilih. Maknanya mestilah sifat yang adil. Adil ni bukan hanya dari segi pembahagian, adil bukan hanya pada orang lain, tapi juga adil kepada diri kita sendiri. Contohnya kalau kita kalau kita tengok, kita boleh minum suka hati kita, hak kita nak makan apa, nak minum apa. Tapi kita dah tahu dah racun tu akan memudaratkan diri kita, maka kalau kita minum, kita tahu kita akan mati, maka kita sebenarnya tidak adil pada diri kita juga. Ini yang keadaan yang kita katakan sebagai integriti sebenarnya. Contoh juga kita dah tahu dah kalau kita tak datang kerja akan menyusahkan orang lain. Jangan ingat apa pula, suka hati aku, cuti aku banyak lagi. Apa tak boleh ke aku nak cuti? Ya kan? Ramai orang cakap macam tu. Cuti aku banyak lagi lah, biarlah aku cuti. Sedangkan kalau kita cuti untuk perkara-perkara yang tidak perlu, boleh menyebabkan struktur itu pun terganggu. Orang bekerja mungkin bergantung kepada kita. Kemudian kita lah cuti tiba-tiba, mungkin macam tu. Kan? Kita cakap tu hak kita lah. Kita kena faham cuti adalah merupakan satu keistimewaan, bukan satu hak. Kalau cuti itu satu hak, cutilah, tak payah minta dengan bos, tak payah minta dengan ketua jabatan. Tapi kenapa kita minta? Kita minta sebab itu bukan hak kita. Kita kena mendapatkan kebenaran pada bos baru boleh bercuti. Betul tak? Betul kan? Tapi kalau bos kita tak bagi, kita mula pertikaikan. Tak apalah bos ni, cuti pun susah kan, matilah kau.
tuan-tuan dia marah bos dia. Dia marah bos sebab bos dia tak bagi cuti. Macam mana? Sedangkan kalau betul cuti tu hak kita, kita takkan minta dengan dia. Betul tak? Jadi bila minta, dua je keadaan. Lulus, tak lulus. Kalau tak lulus, kena terima. Sebab kita bekerja dengan dia. Kita bekerja dengan satu organisasi dan dia akan buat keputusan untuk kita. Boleh tak boleh. Hari tu semua orang kena kerja. Kerja. Seorang yang minta, semua orang kena kerja hari tu. Sampai masa semua orang kena kerja, rupa-rupanya bos yang cuti. Wah, lagilah marah masa tu. Kan? Jadi sebenarnya dalam contohnya integriti, kita tengok contoh kalau kita memandu kenderaan, kita nampak lampu isyarat tu warna merah. Menyala lampu merah. Kita tahu merah kena berhenti. Kalau kuning, kejar sebelum merah. Ya, tak bersedia untuk berhenti. Bersedia untuk berhenti. Itu yang kita faham. Tapi keadaannya susah sekali apabila waktu lampu tu menyala warna merah tu, keadaannya masa tu pada jam 1.30 pagi. Tak ada kenderaan lain. Maka terdengarlah bisikan di dalam hati nurani kita. Apakah aku patut teruskan? Atau apakah aku patut patuh pada peraturan dan undang-undang? Kan? Ini satu keadaan. Saya teringat waktu saya pergi ke Melbourne dulu. Melbourne, bukan Melaka, Melbourne. Saya pergi Melbourne, masa tu wife saya, isteri saya dengan mak saya, dia nak minta jalan. So, daripada hotel yang kami duduk tu, dekat tu ada satu macam pasar raya Mart, ada Mart, Fresh Mart lah. Dia nak pergi kat Fresh Mart tu, dia pergi. Tak ada traffic light, tak ada apa. Kemudian masa tu nampak ada kereta, jauh lagi lah kereta tu. Jadi mak saya dengan isteri saya tunggulah kereta tu lepas dulu. Kemudian tak semena-mena kereta tu berhenti. Bukan ada traffic light, kereta tu berhenti. Mak saya dengan isteri saya kan, dia tunggu apa kereta ni? Kenapa kereta tu tak jalan? Lepas tu kereta lain pula. Elok je beratur dekat belakang tu, kereta tu tak horn pun. Tin-tin-tin tak ada. Yang duduk depan sekali, yang dengan menghadap mak saya tu, dia tak ada, dia cakap, melintaslah. Jalan. Kau apa ni? Tak ada. Apa dia buat tu? Dia duduk dekat kanan kereta tu macam tu je. Muka tak berubah macam tu je. Tengok macam tu je. Kan? Kita pula macam mana? Bagaimanakah kaedah kita melintas? Menyambung nyawa. Main galah hadang tu, galah panjang. Lepas tak? Lepas tak ni? Lepas tak ni? Lepas tu kalau kita sikit nak kena langgar tin, dia turun cermin, buta ke? Tak tahu siapa buta. Semua buta kat jalan tu. Nak beza tu cakap kan? Tu saya kata tadi, bab integriti. Adakah kita dah sampai tahap tu? Satu lagi insiden, saya masa tu dalam perjalanan nak pergi ceramah di utara, di Semenanjung. Saya singgah dekat satu restoran, satu R&R. R&R, hentian rehat dan rawat tu, ada satu restoran, makanan ayam segera. Ayam segera yang warna merah tu, yang ada orang tua yang pakai cermin mata, rambut putih duduk kat luar. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita ni. Macam tu kan. Jadi masa saya masuk dalam, saya dengan sahabat saya, kita order lah ayam goreng, 2 ketul seorang dengan apa kan. Lepas tu, mana nak duduk ni? Pegang dulang ni, mana kita nak makan ni? Nampak ada satu meja kosong, betul-betul sebelah Mak Saleh ni, ada 4 orang Mak Saleh. Bukan Haji Saleh. Orang putih lah, orang putih. Saya dah cakap terang ni. Ada orang putih 4 orang. Buat Haji Saleh teringat kan, mi sapi. Tukar, so dia tukar lah situ, apa beratur, payah sangat, panjang sangat beratur, payah lah. Cari kedai besar sikit lah. Kan. Tak. Jadi saya ada empat orang putih ni. Orang putih ni duduk. Jadi kata, jom kita duduk sebelah tu. Boleh kita dengar dia cakap apa? Nak dengar lah dia berbual pasal apa. Rupanya tak faham sebab dia bukan cakap orang putih pun. Dia cakap, dengar bahasa tak tahu lah, Rusia ke Kazakhstan ke apa, tak tahulah. Tapi lepas dia makan, ni restoran dia penuh ni kan. Lepas dia makan, dia ambil balik tulang-tulang dia tu, letak dalam tulang ayam tu, letak dalam pinggan, letak dekat dalam dulang.
Kemudian angkat, yang letak kat tempat buang sampah, susun pinggan dan letak dulang dia. Hari tu saya tengok yang bersih meja dekat KFC tu adalah meja orang putih tu dengan meja saya. Itu pun selepas saya tengok orang putih tu bersihkan meja ni. Tak, sedangkan sepatutnya kita ni, kebanyakan orang Malaysia ni, yang ramai orang Melayu, Islam, tak kisahlah, bukan Islam pun, yang orang kata dengan penuh dengan semangat, orang kata ketimuran, kesopanan, pun tak macam tu. Kita kalau beli makanan, kalau kita makan, kita tinggal je. Sebab kita yakin akan ada orang bersihkan, betul tak? Kita yakin ada orang ambil. Inilah cerita keadaannya dari segi, orang kata ini berkait juga dengan apa disebut sebagai hikmah kita berfikir dan juga adab yang dalam hidup kita sebenarnya. Dalam bekerja pun benda macam tu. Dalam bekerja pun kena ada macam tu, sifat tu. Agak-agak kita tengok, dah semua orang bercuti kan, siapa pula nak kerja? Dia ada terfikir macam tu, ada tak? Ini tak, dah semua orang cuti, takkan kau kerja? Macam tu pula kita fikir. Come on lah. Kan? Macam saya ni kan, hari-hari ceramah. Orang nak saya ceramah ni kalau boleh, dia nak pagi raya pun ceramah kat rumah dia ni. Kalau boleh katanya. Dia fikir dia je nak cuti, kan? Betul lah. Tapi kita apa yang paling penting sekali? Nabi ajar. Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan baik, teliti dan sempurna. Buat betul-betul. Baik, teliti dan sempurna. Kalau kerja, kerja betul-betul. Kalau jadi ibu betul-betul. Jadi ayah betul-betul. Bersungguh-sungguh. Kalau jadi anak-anak yang bersungguh-sungguh. Jadi pekerja-pekerja yang bersungguh-sungguh. Semua bersungguh-sungguh. Dengan ceramah, dengar bersungguh. Bersungguh. Bersungguh-sungguh dengar. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat haiwan buruan. Kalau nak tangkap dia dengan mata pena, catit. Sekarang ada phone, catit. Contoh Tapi saya faham, saya difahamkan sini ramai keturunan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia dengar, dia tu ingat, jadi tak payahlah salin. Lepas tu balik, siapa ceramah tadi? Syamsul Debat. Oh, Syamsul Debat. Okey dia ceramah. Okeylah, dia cerita apa? Sama aja. Sebab apa sama dah, kau tak salin memanglah sama. Kan? Kenalah salin. Ingat. Tapi betul lah, tak apalah, saya faham. Tak, sebab kita ada record kan, nanti boleh tengok balik, tak apa. Jadi sebenarnya itulah dia. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Apa juga kita buat bersungguh-sungguh. Dia tak ada konsep asbol. Asal boleh. Maknanya mesti konsep bersungguh-sungguh. Buat betul-betul. Iya. Biar orang ingat kita sebagai orang bersungguh. Ada cara dia. Ada style dia. Kan? Komitmen dia. Itu sebabnya nak berjaya ni, 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama apa? Prosesnya panjang. Mana ada orang tiba-tiba berjaya? Adakah orang tiba-tiba berjaya? Ada tak? Tak ada. Ni ada yang datang sini kan, yang kerja yang dah berbelas-belas tahun, dah berpuluh-puluh tahun. Bukan tiba-tiba. Ayat kita je yang biasa pakai. Tiba-tiba dah 20 tahun. Seolah-olah selama ni dia tak sedari. Sudah sedar dah 20 tahun. Macam tu lah. Itu sebabnya ilmu yang kita kena faham dalam perkara ni sebenarnya, bila kita rasa, tengok budak-budak lah, budak-budak sekolah rendah, dia tengok bila lah nak berbuka ni, aduh lamanya, sebab dia orang tanggungjawab tak ada lagi, dia kurang tanggungjawab, dia kurang sibuk. Jadi tu yang dia tengok jam tu tak bergerak. Kadang dia ambil kursi, dia dengar jam tu berbunyi tak, saatnya elok ke tidak, bunyi, tapi kenapa lambat sangat? Kan? Masuk sekolah menengah, dia dah mula berkawan, dia dah sibuk dengan assignment, dah sibuk dengan belajar sikit lah, sikit, tak sebut sangat lagi lah. Dia dah mula rasa kejap nak berbuka, tapi lambatnya raya. Tu sekolah menengah pula, dia nak kejar raya tu, lambatnya raya.
Tapi untuk kanak-kanak yang ada dalam dewan ni, kita lah. Macam bawa itu je puasa. Ni dah puasa balik. Ayat yang paling mahal kan, tiba-tiba dah. Berapa Ramadan hari ni? 13. Raya jatuh hari apa orang perempuan? Hari apa? Tak. Orang lelaki diam, bertanya Muhammad. Raya jatuh hari apa? Raya jatuh hari apa? Ha? Sebulat suara dia dah tahu dah raya hari apa. Orang lelaki malah nak fikir hari apa, kata fikirlah kata. Banyak nak fikir. Lepas tu lah tiba-tiba dah raya. Tiba-tiba dah puasa balik. Tu tandanya apa? Tandanya apa? Nak mati. Bukan itu tandanya cepat sangat masa berlalu. Tak ada. Tu tanda nak mati dah tu. Dekatnya kita dengan kematian sebab dengan masa ni. Itu sebab proses yang panjang tu kita akan lalui. Tapi masanya tak panjang pun sebenarnya kalau ikutkan. Kan? Tu yang best tu bila ada pekeliling-pekeliling baru bos bagi. Kan? Dah mulai beberapa hari bulan, semua staff-staff di WKU naklah buat ini, buat ini, buat ini. Mulalah yang nak pencen. Akak dah nak pencen, kau yang muda ni buatlah. Seolah-olah yang nak pencen tu tak terbabit. Kan? Tak ada sebenarnya. Apa pun kita kena faham masa memang cepat berlalu. Dan walaupun masa cepat berlalu, tidak bermakna kita boleh abaikan. Kita kena belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kadang bila masa panjang tu, saya tengok, kan best kalau dah kahwin. Lepas tu bila kahwin, kenapa lah aku kahwin? Pemalas betul lelaki ni. Yang lelaki tu, lah buruknya dia bila duduk, bila kat rumah ni perangai dia. Mengangkang aja tidur. Contoh tidur. Kan? Lepas tu bila dah beranak tu menjerit ni. Pergi mari. Buat apa ni? Mampu. Ada ya Allah, kenapalah aku kahwin dengan dia ni macam tu. Lepas tu bila dah kahwin, bila lah nak mengandung? Bila nak mengandung? Bila mengandung? Kenapalah aku mengandung? Susahnya mengandung. Bila lah budak ni nak keluar? Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar? Aduh, nak kena bangun malam buat susu kau pula. Dia kata kan? Bila lah budak ni nak bercakap? Bila lah budak ni nak belajar bercakap ni? Bila budak tu bercakap, kau boleh diam tak? Nak bercakap, kau marah tu lu kau suruh dia cakap. Bila lah budak ni nak berjalan, tak, teh. Sekali budak tu berlari, duduk. Itu kita. Kadang-kadang kita nak satu benda, bila dah dapat kita terlupa. Macam nak kerja lah. Kita nak sangat kerja ni. Tapi bila kerja, tu ada orang tanya, Ustaz, susah betul lah bila hari Senin ni. Hari Senin ni kan mood pagi tu kan. Mood pagi kerja tu, leceh lah. Macam mana cara kita nak hapuskan Monday Blues dengan Friday Blues? Kan hari Jumaat pula, fikir dah nak besok cuti. Hari Jumaat guys, petang Samsul buat ceramah, besok cuti. Macam tu lah kan. Jadi macam mana nak elakkan? Senangnya hapuskan waktu kerja pada hari Senin, supaya dia akan jadi Tuesday Blues pula. Tak, sebenarnya kita punya setting. Kadang-kadang masuk kerja, kadang kita buat benda lain. Kita tak terus kerja. Masuk pejabat membincangkan episod drama malam tadi. Kau tengok tak drama malam tadi? Bencinya aku. Geram aku. Suamiku seorang pendosa. Sayang tak dikenang. Dia kata marah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nak berjaya dalam hidup kena ada komitmen. Tak ada komitmen kita tak boleh berjaya. Kena ada komitmen. Dan kena bagi apa yang kita ada. Bersungguh-sungguh. Itu komitmen. Yang ketiga, kena fokus. Tak boleh dalam kerja ni sibuk buat benda lain. Kita sepatutnya bekerja tapi kita sibuk menyiapkan minit mesyuarat persatuan penduduk. Kat mana kita duduk? Dan kita sepatutnya bekerja tapi kita buat apa? Kita buat urusan perniagaan online kita. Kita sepatutnya bekerja tapi masa itulah kita sibuk nak order barang-barang secara online. Macam-macam tak apa-apa yang kau order. Semua nak order.
Ni bagus ni, barang ni bagus. Bagus minyak ni bagus ni. Minyak ni kalau masak memang cepat kembang. Dia kata, ya, dia pun beli. Sampai rupanya minyak jambang. Bertukar pula. Lepas tu bergaduh lagi. Contoh. Macam-macam. Ya? Fokus pada kerja kita juga. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Maknanya, disiplin. Kena ada disiplin. Tak ada disiplin macam mana? Datang on time. Kan? Sekarang punch card pakai ni kan, thumbprint kan? Thumbprint sekarang kan? Ke pakai punch card lagi? Pakai punch card lagi? Ada yang pakai lagi? Kalau ada yang pakai lagi, saya nak beritahu kita dah buat daripada tahun 2022. Takut anda terlupa. Kan? Thumbprint semua. Datang awal. Balik tu. Tapi balik memang awal. Tengok orang perempuan. Dia akan penuh barisan depan tu. Kat depan mesin punch card. Dia tunggu depan mesin punch card tu. 5 minit sebelum dah sampai. Orang lain sampai, beratur, dia kata. Sebab orang perempuan ni dia memang kena balik awal. Sebab dia memang stres waktu hutang. Sebab dia kena fikirkan anak dia. Betul tak perempuan? Dia tahu kalau tak fikir anak dia pun, dia fikir anak mak mentua dia. Laki kau lah. Alah, fikir pula. Siapa anak mak mentua aku ni? Aduh, lambat pula bulan puasa ni. Kadang-kadang tengok orang perempuan dekat traffic light tu pada petang balik, memang muka stres. Dah lah nak turun pejabat macam turun gaung. Pusing. Aku ingat Genting Highland tadi. Orang perempuan stres tau, dekat traffic light tu nampak stres. Dagu atas steering. Cepatlah, bodoh traffic light ni, bodoh traffic light. Dia marah, traffic light pun dia marah, dia bodohnya. Semua dia marah. Dia gelak. Orang lelaki lain. Orang lelaki dia nampak traffic light merah, tak apalah, jam sikit, tak apalah, berhenti dulu kedai, minum dulu. Lepak lu, ajak kau, minum dulu, tengah jam ni, takkan balik awal kan? Okey, minum. Minum dia balik sampai isteri kata, lambat balik dia bang. Banyak kerja. Itu orang lelaki. Kami orang lelaki ni sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Perempuan dia lain, dia stres. Sebab dia banyak-banyak komitmen dia. Kat rumah kan nak siapkan. Lepas tu dia sampai rumah tu. Ikat rambut. Dia pakai baju binatang. Dia mula cari habitat dia. Dia lain orang perempuan kan. Nak masak siap lah apa semua. Dia terlupa tu, dia masih lagi pakai baju kurung pejabat tu. Dia terlupa dengan name tag. Name tag pun tak buka lagi. Kan? Tapi itu orang perempuan. Orang lelaki dia relax. Tak ada hal. Tak apalah, tak apa, tak payah masak ni. Abang pergi cari barang. Makan untuk berbuka. Lelaki. Kan? Dan yang kelima, apa yang kena ada adalah keberterusan. Ataupun disebut sebagai istiqamah. Ataupun you all selalu sebut sebagai konsistensi. Kena ada. Dan bila kita nak jadi orang yang berjaya ni, pentingnya dekat dalam pejabat kita, kita kena jujur. Jangan menipu. Jangan kita menipu. Contohnya tipu klaim. Kan? Kenapa pergi kursus tempat yang sama tapi klaimnya berbeza? Maka janganlah marah. Macam duit bapak dia. Sebab bukan duit bapak dia lah, dia tanya. Jadi jawab dengan jujur. Kenapa klaim kamu lebih? Klaim saya lebih sebab sumpah saya tak tahu jalan. Saya pusing dekat roundabout saya 3 kali, tak tahu simpang mana nak masuk. Jadi mileage tu lebih sikit. Jadi biarlah dia pertimbangkan. Jangan tipu. Jangan tipu overtime. Ada staff yang sanggup claim overtime walaupun dia tak buat. Ada. Kan? Sanggup tu tipu. Lepas tu pakai kenderaan jabatan. Dia kata pakai kenderaan jabatan, tengok dalam rekod, tak ada pun kenderaan jabatan tu bergerak waktu tadi tu. Nampak tak? Ada berlaku. Kadang-kadang bohong tak cerdik. Orang tahu juga. Nampak tak? Benda ni sebenarnya kejujuran penting lah. Kejujuran. Itu sebabnya dalam Ramadan ni pun sepatutnya 3 perkara yang kita kena suburkan. Yang pertamanya, menyuburkan perasaan mengingati orang yang kurang bernasib baik pada kita. Yang kedua, menyuburkan perasaan
sabar di dalam mengawal hawa nafsu. Dan juga ketiganya, menyuburkan perasaan kejujuran, tolak ansur, dan juga maaf pemaafan. So jadi kita kenalah fikir macam tu, kan? Jadi makna kata kita jangan terburu-buru, tapi kita jujur pada diri kita sendiri. Sebab bila kita tak jujur, kita tipu klaim misalnya. Duit tu kita dapat, kita rasa macam dapat duit lebih, tak, sebenarnya kita sedang menempah ubat yang akan merosakkan darah daging kita sendiri. Ubat tu adalah dalam bentuk duit. Duit yang kita ambil, kita bagi anak kita, beli makanan bagi anak isteri kita makan, bagi keluarga kita makan, dan benda tu mengalir, menjala dalam seluruh tubuh. Apa Nabi sebut? Nabi sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Dan Nabi juga beritahu, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, makna makan benda-benda haram tanpa kita sedar, ataupun sedar tapi buat juga. Nabi kata barang siapa membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Tak jauh kan. Dan barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram itu ada dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah, minta jauhkan. Jadi itu sebabnya, biarlah kita duit kita tak banyak. Apa kita hidup nak kerja kaya? Hidup sibuk, aku nak kaya juga, kenapa? Apa besar? Jangan didik ahli keluarga kita. Diri kita, keluarga kita jangan dididik untuk menjadi kaya, tapi didiklah untuk menjadi bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya orang akan tanya, kamu bahagia ke tidak? Bahagia ke tidak? Dulu mak ayah kita susah, kita boleh duduk sama-sama makan ramai-ramai. Itu yang bahagia. Walaupun hidup bukannya duit banyak, tapi bahagia. Tapi semenjak ada jawatan, jadi pengarah, contoh. Sejak ada jawatan yang tinggi-tinggi, contohlah, kita makin sibuk dengan kerja kita. Meeting sampai malam, lepas berbuka meeting lagi. Contoh. Sampai tak ada masa, contohlah kan. Adakah itu sebenarnya bahagia? Tapi mungkinlah pada orang tu bahagia sebab dia menjalankan amanah dia. Tetapi kalau kita ingat balik, rupanya dulu walaupun kita tak ada duit, walaupun kita bukan siapa-siapa, kita tak ada pangkat, tak ada apa semua, tapi kita lebih bahagia kehidupan kita. Sebab kebersamaan. Barulah kita dapat nilai, rupanya makan bersama tu tetap yang terbaik. Betul tak? Tentulah orang pun cakap, bestnya lah jadi Samsul debat, boleh ke sana kemari. Tapi sebenarnya kan, kalau ikut-ikut balik, berapa kali je dapat buka puasa dengan keluarga? Jadi dah sampai ke Sarawak ni, tak ada pilihan dah. Terpaksalah saya mengubati kesedihan saya dengan mi kolok. Dan juga laksa Sarawak kan. Itulah. Tapi sebenarnya betul ke itu bahagia? Tak. Kebanyakan kita akhirnya yang bahagia tu ada bersama keluarga. Hari ni dah dia dah terbayang dah nak singgah mana, nak beli barang bawa balik untuk juadah berbuka. Dah ada bayangan. Terutama orang lelaki. Orang lelaki sangat bahaya orang lelaki ni, sebab lepas asar mulalah. Nak singgah mana ni? Nak beli apa ni? Malam ni nak makan apa? Tu orang lelaki. Orang perempuan tak, orang lelaki. Orang perempuan dia bukan lepas asar, lepas sahur tadi dia dah fikir. Tu sebab tak boleh tolong lah. Dia lepas sahur tadi dah cakap, malam ni makan apa? Bang sahur ni. Orang lelaki okey lah lepas asar. Macam tu lah. Tadi dia marah. Ya, macam perempuan pun sama tak? Perempuan lagi lain. Perempuan lepas sahur dia dah fikir dasar pandang ke hadapan. Itu dia orang perempuan. Jadi jujur. Yang kedua, amanah. Jaga amanah kita, kerja betul-betul. Jangan kita salah gunakan kuasa kita. Amanah ni daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Kadang-kadang kat pejabat, ambil kertas A4 bawa balik. Kita tulis senarai barang dekat kertas A4, senarai barang nak beli, tulis atas kertas A4, pejabat
untuk tujuan barang peribadi itu pun tak amanah. Macam baru sedar ke apa katanya? Kan kita memo, kita nampak kecil je benda tu. Kalau benda kecil pun tak boleh jaga, benda besar lagi tak boleh jaga. Jangan bawa balik harta pejabat, jadikan harta kita. Tu belum cerita bawa anak pergi pejabat hari Sabtu. Ni mama ada kerja ni, nyampah aku mama. Kampung-kampung mak aja sudah. Ibu ke bawa anak. Ni ikut ibu. Okey. Duduk sini, jangan main-main semua, relax, duduk. Ni, ibu banyak kerja. Nah, ambil kertas orang selai. Ambil kertas orang selai. Nah, ambil pen pejabat. Kita tak sedar benda tu. Itu juga merupakan satu pelanggaran amanah sebenarnya. Jangan ingat amanah ni hanya yang besar-besar cerita pasal duit aja, tak. Termasuk juga ni barang-barang ni, aset pejabat. Foto state, guna mesin foto state pejabat untuk foto state IC anak untuk urusan peribadi. Bayangkan. Cuba tanya balik. Sedangkan kita boleh je kat luar, kat kedai tu kita bayar 20 sen, 30 sen untuk foto state, betul tak? Itu kita kena tanya balik diri kita. Dan begitu juga dari segi ukhuwah, hubungan antara satu dengan yang lain, jaga. Antara satu dengan yang lain, jangan jaga. Jangan ingat, aku pangkat aku besar, kau siapa? Kau siapa? Belagak kan, belagak. Buang 3 perasaan dekat dalam pejabat ni. Buang 3 perangai dalam hati kita ni. Yang pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham puan-puan? Jangan tamak-tamak. Kongsi tak apa. Faham? Bulan puasa ni lambat nampaknya. Faham Alhamdulillah, ini semangat yang kita nak. Serentak faham. Tapi jangan cuba-cuba dia kata kan. Tak, maksudnya kongsi, jangan perkongsian ni kongsi benda-benda yang baik. Jangan kita tamak. Ada makanan, contoh orang hidang kan, orang standby dah untuk dah berbuka puasa, bungkus untuk bawa balik. Janganlah tamak ambil hak orang, tak payah. Ada orang ramai tak dapat lagi, kita ambil 2. Sebab anak aku 3 orang kat rumah tu. Tak, dia dah cakap seorang satu. Dia cakap seorang satu ikut bilangan dalam rumah, kira balik semula. Tak. Dia kata seorang satu. Jangan tamak. Nabi kata orang yang tamak, yang sampai ambil hak orang lain, maka akan disempitkan lubang kubur sampai berselisih tulang rusuknya. Tak berbaloi. Tak payah. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Sombong. Lawa kereta aku. Cantik kereta aku ni. Parking. Kan, buat-buatlah bawa kereta saya saja je lalu kat depan tu. Hal parking kat tempat lain. Saja lalu kat depan biar orang nampak kereta tu. Kereta cantik nampak. Berapa lama? Kereta cantik berapa lama? Manusia bila sombong dengan harta dunia ni 3 benda je. 3 benda. Pertama, dia sombong dengan harta. Berapa lama? Kereta baru. Paling lama pun 2 minggu, sebulan. Lepas tu orang tak peduli lah kereta tu. Orang dah tak cakap baru dah. Dah hari-hari tengok. Tak ada baru dah. Rumah besar. Besarnya rumah dia. Sampai masa ada rumah lagi besar rumah dia. Orang tak heran rumah dia dah. Betul tak? Motosikal dia terbaik. Sekali ada keluar model baru. Yang kedua, kedudukan pangkat. Hebat mana pangkat kita sampai masa pencen. Tanya orang lama. Pencen dah. Saya pun pencen dah. Dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Tunjuk kat hotel Dormani 10%. Betul tak? Dapat diskaun kad pesara. Siap tulis nama isteri dalam tu. Kad pesara. Jadi kita belagak-belagak, saya adalah pengarah, saya nombor 1 dalam pejabat saya. Saya pemegang komen tanggungjawab saya paling besar dalam pejabat saya. Tak ada siapa yang ada pangkat lagi besar pada saya. Sampai masa dekat surau kat masjid. Mencet. Betul tak? Tapi orang yang pencen tu bukanlah maknanya dia dah apa, tapi kadang-kadang orang yang pencen tu lagi bagus sebab apa? Walaupun dia pencen,
Masyarakat masih nak lagi dia berbakti, masih lagi berkhidmat, dia bertindak sebagai ada jawatan dekat dalam perkampungan dia, ada jawatan dekat dalam masjid. Tak kisahlah, tapi nak tunjuk tu pun sementara sampai masa orang lain pula pegang jawatan tu. Dan juga tujuan ketiga, suami isteri. Suami sementara, isteri pun sementara. Maksudnya sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai masa matilah, kan? Isteri I pandai masak tau. Tak ada siapa boleh lawan dia. I tak main lah makan kat kedai. Oh, minggu depan dia makan kat kedai. Apa? Dah meninggal. Kan? Dia tidur tu dia tertelan gigi palsu. Mati. Suami saya bagi saya 2,000 sebulan. You ada? Cik. Sekali suami mati tercekik sudu. Suami tengah makan. Abang! Krap! Tercekik. Mati. Hilang 2,000 sebulan. Betul tak? Sementara. Tu kadang kita nak belagak-belagak pun buat apa? Macam saya lah penceramah. Nak belagak, oh saya adalah penceramah yang top di Malaysia. Mana ada? Sampai masa besok mungkin ada Syamsul Sebat ke? Syamsul Debab ke? Mana tahu? Kan? Sementara je. Sementara. Hari tu saya tengah isi minyak, ada orang tegur. Pelakon kan? Saya kata bukan. Ya, pakai mask pun kita tahulah. Ya, saya kata bukanlah. Saya pun buka mask. Okey, saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Tergamak dia. Aduh, entahlah. Tak adalah, tu memandai je tu. Saya dengan Samsul Yusof tu, dia pernah offer saya berlakon tapi saya tolak. Sebab watak tak sesuai. Cerita Munafik 2 tu, tengok Munafik 2 tu. Dia tawarkan saya satu watak dalam tu, saya tolak. Tak sesuai watak. Watak hantu celah buluh tu. Itu. Yang kacau Ustaz Adam tu kan. Aduh, bosan kolak akak ni. Itulah macam itulah. Tak adalah. Sebenarnya tak payah kita nak bangga dengan apa yang kita sementara kan. Sementara. Jadi jangan kita sombong. Dan begitu juga yang ketiga, perasaan yang kita kena buang adalah dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Tak puas hati je dengan orang. Kau tengok tu. Panjang mulut. Budak baru. Macam mana dia boleh dapat APC? Macam dia seorang je kerja. Ada je tak puas hati dengan orang. Macam mana dia boleh naik pangkat? Kau tengok. Pemalas kau tengok. Macam mana dia boleh naik pangkat? Jadi eloklah kita tak naik pangkat. Sebab orang pun tak perhatikan kita kan. Dah tentu pemalas. Tapi orang tak tengok tak apalah. Tak, bukan macam tu. Kita kena faham, semua orang ada rezeki dia. Ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Saya kata tu bukan salah alamat, tu salah orang yang duduk kat alamat tu. Kenapa pula? Dia buta. Kenapa pula? Sebab kita kena faham, rezeki ni tidak semestinya sama macam yang kita nak. Rezeki ni macam-macam Tuhan bagi kat kita. Bila kita kerja elok-elok, kita tak dengki dengan orang, kita tak tamak, kita tak sombong. Macam-macam rezeki Tuhan bagi. Kadang Tuhan bagi rezeki suami penyayang. Balik rumah, sayang, abang tengok sayang ni penat sangat ni. Sayang okey ke? Abang, sayang okey. Nampak? Dapat suami macam tu kan? Ini suami balik, dia buat hal dia terus tekan remote dan tengok TV je. Isteri cakap, aduh penat lah ni, penat pergi tidur lah, bising. Apa perasaan kita kan? Tapi bayangkan kita tengah lipat kain, kan perempuan kan lipat kain. Suami picit belakang.
Oh, situ bang. Aduh bang. Tapi bang, abang kan penat. Oh, abang. Nah, itu rezeki tak? Rezeki. Masa tengah makan kan? Tengah makan. Abang, tolong hulurkan sayur tu bang. Ambil. Kat mulut. Abang. Anak tengoklah. Biarlah dia tengok. Yelah. Bila dah suap tu anak tu, huyuh. Anak tak pernah tengok. Gembira anak tu. Betul tak? Betul. Tu sebabnya untuk suami tu, pinggan dia, gelas dia kena beza. Dia ketua keluarga, beza daripada orang. Beza pada orang lain tu. Pinggan dia yang elok, yang kemah, besar sikit. Lepas tu gelas dia. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat aku itik ke? Besen baginya. Gelas tu baldi baginya. Senang bang, tak payah tambah. Habislah dia kata kan. Bukan macam tu. Tapi kedudukan itu. Nampak tak? Rezeki. Bahagia macam tu kan. Suami balik menyanyi tu. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut. Bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu. Bahagia tak? Bahagia. Aduh. Itulah sebenarnya kadang. Kita jangan ingat rezeki tu sama macam kita nak. Dia lain. Tak semestinya. Kan? Itu dia. Dan begitu juga bila kita dah buang ni perasaan-perasaan ni, kita juga kena ada apa yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Bekerja ni jangan, aku kerja ni sebab dapat gaji. Tak ada, kita tahu, kita tak kerja pun dapat gaji. Tak kerja pun dapat gaji. Ada orang tu bangun pagi sampai kat pejabat kan. Weh, kau tengok tak drama malam tadi? Kenapa? Oh kan teruk kan mak dia tu menyampah aku. Jajah. Kan pagi ni kita nak minum kat mana ni? Dah terus decide nak minum kat mana. Ni belum start kerja ni. Pergi minum sampai pukul 9 lebih. 9 lebih sampai kat pejabat, jumpa pula orang kampung dekat lobi tu. Kau kerja sini ke? Dah lama dah kat sini. Jom lagi minum. Aku baru lepas minum. Ngang ada lah kau. Minum lagi. Minum. Sampai tengah hari. Nak kena jemput anak balik sekolah pula, kena keluar awal. Keluar pergi jemput anak pula balik sekolah. Pukul 2 tak masuk pejabat lagi. 2:30 baru sampai pejabat. Lepas tu teruklah jam, disebabkan teruk jam hari ni nak tanya. Hari ni kita nak minum kat mana ni? Bukan nak minum ke tadi? Tak, kita bungkus. Keluar cari tempat minum. Bungkus bawa balik. Akhirnya sampai kat pejabat pukul 3.45. Pukul 3.45 baru buat kerja sikit. Tengok jam. Dah pukul 4. Wih, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, memang kau tak kerja masalahnya. Faham? Dan kemudian kita dapat gaji. Soalan dia, adakah gaji itu halal? Itu cerita dia. Itu sebabnya bekas timbalan mufti Kerajaan Negeri Sembilan, sekarang ni dia dah jadi imam besar di Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azami alias, dia kata apa? Dia kata persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita setiap hari adalah bagaimana caranya untuk menghalalkan rezeki yang kita cocok dekat bank pada setiap bulan ni. Tengok balik. Dan kemudian kita ada banyak masalah lepas tu. Sebab kita tak kerja, dapat gaji. Kita bagi anak, isteri, keluarga kita makan. Kemudian macam-macam masalah berlaku dalam rumah, bergaduh suami isteri. Tiba-tiba road tag dengan motosikal mati serentak, dia punya road tag ni. Apa hal lah time ni hari jadi dia serentak. Dah mula dia kenapa lah, lepas tu anak pula tak sihat, kena masuk ni, kena pergi hospital, kena keluar beli belanja lagi. Kenapa ni datang bertimpa-timpa? Kereta pula rosak, tayar bocor, ada je benda-benda datang. Contohlah kan. Kenapa jadi macam tu? Lepas tu suami pula handsome sangat tiba-tiba. Ramai sangat orang suka dengan keindahan suami gitu. Dah pening kepala. Tak, ni cakap betul. Tapi kalau lelaki tu handsome, tetapi dia setia pada isteri dia, satu hal. Dan abang macam mana pun abang takkan pandang perempuan lain. You adalah satu-satunya wanita yang berada di hati I. Confirm tak?
Kalau dia boleh cakap macam tu lah. Tak adalah, jarang lah. Lelaki ni biasa dia tak cakap, dia senyap je. Yang bahaya yang cakap tu. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Untuk meninggalkan you, tidak sekali-kali. Oh, ayat ni. Ya. Dia diam je. Abang ni berdoa, mudah-mudahan abang bagi kekuatan kat abang agar terus ingat kat sayang. Ya bang. Terima kasih bang. Nyesel. Kamsahamnida. Cakap Korea. Aku tak tahu apa yang Gamal ni tengok cerita Korea ni kan. Berkahak-kahak. Drama Korea, drama cinta Korea kan, berkahak-kahak cakap. Tak kisahlah. Tapi itu dia sebenarnya, kan? Kebahagiaan yang Tuhan bagi dekat kita. Jadi kita ikhlas je. Tak naik pangkat tak apa, Tuhan bagi benda lain. Kita gemar cakap apa tau? Kadang orang naik pangkat, kita tak dapat. Aku dah tahu, aku memang tak ada rezeki ke tempat ni. Bahaya ayat tu. Aku semenjak aku kerja sini, memang tak ada rezeki aku. Dapat kerja tu pun rezeki. Orang lain tak ada kerja kot. Lepas tu kita petikai orang ni, kenapa dia dapat. Kita cakap seolah kita tak ada rezeki. Semenjak kita kerja, kita tak dapat naik pangkat, kita anggap tu tak ada rezeki. Sedangkan rezeki lain, isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Gila. Sebab dekat dalam kuali tu dah ada daging. Dia tanpa sayur, tambah aja. Tu dia tak perasan daging dah ada dalam kuali tu. Pandai masak, rezeki. Anak baik. Ibu tak sihat ke? Ibu dah makan ubat belum? Kalau dengar anak tanya soalan macam tu, sejuk tak hati kita? Tahu pun sejuk hati. Orang perempuan selalu sejuk perut ibu dia. Kalau sejuk perut ni kembung tu. Hai, lambat nampak. Aduh. Betul. Sejuk hati kita. Jadi, dalam bekerja, apa kualiti yang kena ada? Kualiti yang kena ada, yang pertamanya, kita mesti cepat. Kita tak boleh lambat. Kalau lambat, kita akan ketinggalan. Ini zaman teknologi. Kita kena kuasai teknologi. Aku tak pandai lah ni. Ini tak pandai, ini tak pandai. Ingat tak dulu zaman dulu? Tengok telefon je. Telefon dulu besar macam mana? Dulu besar bateri kereta. Hello. Pegang. Hello. Okey. Sekarang ni cuba kau bawa pergi pejabat tengok. Memang orang tak nak kawan dengan kau. Besar bateri kereta. Bila minum tu letak atas meja, macam sihat. Apa benda yang kau bawa ni? Kan dulu besar bateri kereta. Lepas tu kecil sikit, zap yang tarik tu. Yang tarik aerial tu. Sekarang ni standard budak tadika bawa isi air je. Betul tak? Isi air budak tadika. Lepas tu dia mula kecil. Sudah ni dia jadi gigi biru. Bluetooth. Dia sumat dekat dalam telinga dia cakap, halo, okey. Bila? Ya? Jangan pakai di kawasan pedalaman. Nanti makcik dekat kesian, muda-muda dah gila. Cakap seorang-seorang. Bluetooth. Kemudian telefon tu dah mula besar balik. Dah mula besar. Telefon tu dah besar balik semula sekarang. Galaxy D, dulang. Tablet, bayang macam ni tak nampak. Dulu memang gambar. Senyum. Sekarang, senyum. Dahsyat betul sekarang. Teknologi. Maklumat semua di hujung jari. Samsul Debat pun heran tengok Indonesia buat react pasal dia. Ramai pula orang Indonesia dengan Samsul Debat sekarang. Tengok tak? Saya pun cakap, faham ke dia? Faham. Gelak. Sampai macam tu gelak ni. Aku lah jadi takut ni. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Tak adalah sebab zaman dia. Zaman teknologi. Tak lama lagi dulu kan. Dulu ingat tak? Dulu kalau kita nak basuh kain.
pergi tepi sungai. Kalau nak kat Sarawak lagi pula menyambung nyawa pergi tepi sungai tu tengok. Cihul. Betul tak kan? Saya first time tau, masa saya ceramah dekat Matu tu, first time saya tengok signboard tu, awas di sini ada buaya. Dekat Semenanjung tak jumpa signboard tu. Walaupun buaya banyak. Itu ada yang seorang staff saya masa naik ferry tu kan. Dia kata, tak nampak pun buaya. Aku tolak kau ke bawah kan, kau tahulah ada buaya ke tak. Dia kata kan. Betul. Dia tu dulu, lepas tu dah ada washing machine. Dulu mesin basuh saja. Kemudian perah sendiri, betul tak? Lepas tu ingat tak semi auto, basuh sebelah sini, kering sebelah sini. Selepas 6 bulan, biasanya dia tak gerak. Kena pakai lutut. Boom. Boleh jalan, betul tak? Betul tak? Siapa yang ada pengalaman tu? Saya teringat kat rumah pak saudara saya dulu macam tu. Kena pakai lutut tu. Boom. Boleh gerak. Kemudian sekarang masuk dalam tu siap kering, betul? Dan tak cukup dengan tu, ada kering dan ada dryer. Tak lama lagi akan keluar washing machine siap lipat. Keluar dah siap lipat dah. Keluar macam tu je. Tak, kita gelak kan? Kita gelak tapi benda tu berlaku nanti. Tak mustahil. Dulu bila orang cakap, bila telefon boleh cakap, boleh nampak muka. Ya ke orang kata? Mana ada, kau ni berangan lah. Betul rupanya hari ni. Orang perempuan tak boleh kalau suami dia tak buat video call. Sebab dia tak percaya yang suaminya ada di Kuching. Tapi pagi tadi yang dekat airport kan, ada 10 ekor kucing. Masa dalam sangka tu, dia bawa pergi ke Kuching. Kucing ke Kuching. Pagi tadi. Cantik-cantik kucingnya. Ya. Sekarang ni zaman dah berubah. Tak lama besok, yang masak buat video call masak, bau dia sampai kat kita. Gelak betul. Ada wayang dekat KL, dekat Subang ke mana? Yang bila hujan pun dengan air wayang tu pun basah sekali. Ya Allah, basah. Lepas tu bila bau wangi ada, kita pun terbau sekali bau wangi dia. Teknologi sekarang. Nampak tak? Saya teringat ada sekali saya ceramah di Mersing, Johor. Ada satu pakcik terdekat dengan saya, Ustaz, kita ambil gambar boleh? Boleh. Kita selfie Boleh. Dia pun, Ustaz pandang Ustaz, dia keluar tapak tangan dia. Ustaz pandang Ustaz. Siapa pandanglah pandang. Zap Ustaz, saya simpan dalam hati. Saya kata. Saya kata falsafah. Dia kata apa? Handphone sampai masa kena format Ustaz. Tapi kalau simpan dalam hati, ingat sampai mati. Betul. Mengingatkan saya hari tu saya baru balik pada umrah pada 12 bulan kan. Saya ingat saya boleh rehat kat sana. Saya pun tak tahu tu Mekah ke Malaysia. Seramai-ramainya orang Malaysia pergi umrah baru ni. Kan? Lepas tu ambil gambar. Tengah tawaf banyak ambil gambar. Lepas tu dia suruh saya ambil gambar pasal saya pakai kain ihram. Dia suruh turun kan nampak bahu. Apa hal? Nak tengok BCG aku ke apa? Tak apa-apa lah. Ada satu makcik tu, ambil gambar boleh? Makcik bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. Saya layan lah. Ada satu makcik tu, ambil gambar boleh? Boleh. Keluar ni makcik. Wuih, makcik ni. Ada sekali tu bergambar, saya duduk, dia bergambar, 2 line belakang tu. Ada belakang tu. Ambil gambar, cap. Sekali bersuara makcik kat belakang. Free size.
Saya pandang makcik tu, apalah freestyle makcik? Alah yang macam ni tu, itu freestyle. Yang penting dia confident. Kan? Tapi makcik tu dia ikhlas. So kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kita tengok zaman teknologi. Kita tengok khutbah Jumaat. Macam mana teknologi pakai PowerPoint dah sekarang. Bila dia menyampaikan khutbah, keluar skrin, orang pun tengok. Malahan ada tunjuk video masa dia tengah menyampaikan khutbah. Kreatif lah. Tapi dengar suara imam tu, tapi nampaklah dekat skrin tu keluar apa. Ini satu benda, orang kata benda-benda yang menunjukkan kepada kita zaman semakin pantas. Kita tak pernah sangka benda ni akan berlaku. Kita pernah terbayang pun anak kita belajar menerusi telefon. Kan? Online, PDPR. Cikgunya manggil, kelas, berapa ramai datang hari ni? Krik-krik. Krik-krik, cikgu tu seorang-seorang. Kenapa tak on kamera ni? Habis data. Sedangkan budak tu main game. Banyak ini. Ada juga yang ambil kesempatan. Tapi tu kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir. Datang kerja. Sebab kalau tidak, kita tak tahu macam mana kita ni sangat diperlukan dalam organisasi. Itu sebabnya waktu interview tu dia nak kita bekerja. Tapi bila kita tak datang, kita ambil ringan, kadang-kadang kita menyusahkan satu organisasi. Itu sebab kadang-kadang jangan sampai organisasi rasa dia tak perlukan kita. Pada ketika itu kita diberhentikan. Bila dah kena berhenti, mulalah menyesal. Kenapa lah aku hidup ni, kenapa lah macam ni lah. Kan? Begitu juga, ini adalah merupakan zaman apply. Bukan zaman cakap je. Kita kena buat. Jangan cakap je, aku ingat aku nak berjaya lah, aku ingat aku nak berubah, aku nak jadi rajin, aku nak tanggung-tanggung. Jangan cakap saja. Ini adalah zaman yang mana kita kena apply. Kita kena buktikan yang kita merupakan pekerja yang diperlukan oleh organisasi kita. Jangan kejap-kejap nak lepak, kejap-kejap nak cuti, kejap-kejap MC. Ingat. Kemudian, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Settlekan masalah peribadi kita di rumah, tapi di pejabat, kerja betul-betul. Mantapkan keupayaan kita, mantapkan, improvekan kemahiran kita. Kalau kita mungkin kita rasa kemahiran komunikasi kita lemah. Jadi pada borang SKT kita tu, kan khusus yang diperlukan, masukkanlah khusus diperlukan, saya perlukan khusus komunikasi berkesan. Ya, untuk improve diri kita. Oh, masalah saya adalah bila datangnya foreigner, saya datang ke pejabat, saya tak tahu, saya panik, tak tahu macam mana nak layan orang putih ni, macam mana. So, ambil communication skills in English. Kita kena pergi belajar. Ambil kos bahasa. Khusus bahasa Inggeris. Pergi. Tak ada masalah pun. Professional. Kemudian, semangat untuk mencapai kejayaan. Bersemangat mencapai kejayaan walau apa juga keadaan. Kalau ada peluang, sambung belajar. Ambil kelas 7 minggu. Buat. Kalau benda tu untuk improve diri kita, tak ada masalah. Jangan kita cakap dah tua ni tak ada. Tak, kita boleh improve diri kita. Pergi seminar-seminar, pergi khusus-khusus, datang hari ni. Semuanya tujuan untuk improve diri kita jadi lagi baik. Itu aja. Bukan kata untuk kita buang masa je, tak. Sebenarnya inilah kita kena azam untuk capai yang terbaik. Kadang-kadang janganlah kita kejar yang terbaik tu hanya berdasarkan anugerah khidmat cemerlang. Anugerah khidmat cemerlang dapat apa? Yang pertama, dapat apa? Duit. Jangan cakap nampak sangat duit, dapat sijil dulu. Sijil. Penyertaan. Yang kedua, duit. Duit pun bukan banyak sangat pun kan. Berapa duit dapat? 1,000. Tengok, saya sebut 1,000. Dia kata 1,000. Sebenarnya bahagian HR dia dah tahu awal lah pasal siapa yang dapat tu. Dia dah tengok senarai nama. Dia pun telefon. Hello, kau nak belanja aku apa? Hello, kau nak belanja aku apa? Belanja apa ni? Tahniah lah. Kenapa? Tahniah. Apa pasal? Kau dapat APC tahun ni. Iya ke? Iya. Tapi ingat tau, sulit dan rahsia. Jangan cerita dengan orang. Orang tahu cerita dah tak manah. Tapi semua orang dah tahu lepas tu. Bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Tu yang muka bila dapat sijil muka macam ni. Sebab belanja dah banyak keluar, tak balik modal.
Itu sebabnya dekat pejabat-pejabat lain, saya syorkan suruh dia tambah anugerah dia. Contohnya, markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Tak dapat duit tak apa, tapi dapat sijil. Dia tak adalah orang murut. Kurang lah. Tak pernah MC tahun yang dinilai. Oh, dapat sijil. Muntah darah pun kerja. Oh, woi baliklah kau dah muntah darah ni. Nanti tak dapat sijil. Tak balik dah. Kerja lagi tu. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Oh, dia pun gantung. Anak cakap, bah, tak pernah punch card merah. Maksudnya apa, bah? Maksudnya abah kamu ni tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ada caranya. Kuasa. Dia ajar pula budak tu. Ajar tu. Jangan macam tu jadi makna kata kita beriltizam untuk buat yang terbaik. Begitu juga organize, susun atur strategi. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Dan dia disebut perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Dan begitu juga perlunya ada disebut sebagai niat. Niat kita mesti letaklah niat yang baik. Bila bekerja ni, biarlah kerja niat kerana Allah, tu paling baiklah. Dan saya yakin kepada yang bukan beragama Islam, agama Islam, agama mereka pun mengajar supaya buat kebaikan. Bekerja ni niat untuk mencapai satu ganjaran yang tersendiri. Macam dalam orang Islam ni, dia harapkan pahala, mungkin keberkatan dalam hidup dia. Contoh tanda rezeki berkat, ada 7 kita boleh tengok. Pertama, rezeki dia rasa cukup. Dia rasa cukup. Dia tak ada rasa heboh, walaupun rumah dia tak adalah besar sangat, tapi cukup. Makan cukup, pakaian cukup, boleh pergi ke pejabat elok, pakaian nampak elok, cukup. Kadang-kadang bayar bil, bulan tu bayar bil, bayar, berlebih lagi. Hai, macam mana berlebih ni? Pernah tak berlaku macam tu? Dah bayar, berlebih lagi. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami pula tak cukup, mana pergi duit aku ni? Itu jarang berlaku tak, tu saja tu tukar wallet tu. Tak, tapi makna dia rasa cukup gaji dia. Kedua, apabila keadaan dalam rumah tangganya rasa tenang, rasa stabil, bahagia. Itu tanda rezeki berkat. Kat rumah senang aja. Suami balik, isteri tengah ni basuh pinggan. Saya dah, pergi masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan. Bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia tu rezeki tu. Rezeki. Ataupun suami balik, ni abang dah booking kan ambil spa muslimah. Nanti pergi, hari Sabtu ni pergi. Cuci rambut, pedicure, manicure semua, massage pergi. Abang dah booking. Abang, anak-anak kita, abang jaga, jangan risau pergi je. Tak susahkan abang ke? Tak ada susah pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kurang ajar. Kurang asam punya suami. Tak contoh lah, tapi tak adalah abang dah bayar dah. Alah, abang gurau je lah. Abang ni nampak. Tak contoh lah. Tu rezeki. Rumah tangga bahagia. Kemudian apa? Suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Nampak? Orang senangkan kita, kita pun senang dengan orang. Kita rasa seronok kat tempat kerja kita. Itu juga tanda rezeki berkat. Apa lagi? Apabila anak-anak kita menjadi, result PSL dia cemerlang, ambil 10 subjek dapat 12A. Macam mana tu pecahan tak wajar? Ambil 10 subjek tapi 12A. Terperanyat budak tu. Macam mana tu? Maknanya Tuhan bagi anak kita terang hati, belajar pun rajin. Lepas tu tak menyakitkan hati ibu dan ayah dia. Kemudian apa lagi? Kemudian rumah kita rajin diziarahi tetamu. Ada je orang datang. Itu tak termasuk yang tin shopping, tak termasuk. Tu tak termasuk. Tu kau ada barang, tu tak kira. Tapi orang datang ziarah kat rumah kita, tanya khabar, apa sihat, lama tak jumpa, kita jamu dia makan pula, ada keberkatannya. Dan begitu juga doa kita mudah untuk dimakbulkan. Jadi itu adalah tanda-tanda rezeki kita diberkati. Itu yang penting. Saya cakap, kita kerja kerajaan ni, agensi kerajaan kan? Betul tak? Kerja agensi kerajaan, kita takkan kaya. Kita takkan kaya. Kalau nak kaya, kalau ikut definisi kekayaan lah, kita takkan kaya.
Kalau definisi dunia lah. Tapi sebenarnya, bila kita buat benda-benda baik, kerja-kerja kerajaan ni buat benda baik pada orang ramai. Percayalah. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu Nabi sebut. Nak lagi. 2 lembah emas. Tak cukup banyak ke? Banyak dah tu. Tapi dia kata, nak lagi. Tapi Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah kekayaan yang sebenar. Kita rasa seronok, kita kerja, kita boleh balik, boleh makan sama dengan family, boleh pergi singgah bazar Ramadan. Itulah kekayaan sebenarnya. Itu kekayaan yang sebenar. Bila bahagia, hati tenang dan gembira. Jadi tak usah kita risau-risau sangat. Aku duit tak banyak. Yang penting cukup. Allah uji muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan, bukan kaya dengan miskin. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Bayangkan tu. Aduh, pening kepala. Kenapa? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kawan? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Jadi bila tinggal 10 juta, dia rasa tengah miskin sangat. Ada satu orang kaya, saya pergi rumah dia. Saya tanya, ui besar rumah Datuk ni. Agaknya mahal ni tu. Tak adalah, masa beli dulu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je. Sebab pada dia itu murah. Tapi kalau kita lah beli rumah harga 4 juta, tolak gaji bulan-bulan, macam mana? Jom makan, pergi kat dinding lah. Jilat je dinding. Nak makan apa tak tahu dah. Kalau tak ada makanan, nak makan jilat dinding je. Kenapa? Buat rumah besar-besar, bergaung rumah tu. Abang. Tak payah. Yang ada sedia ada ni cukup. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun saya pesan pada semua, sebagai pesanan terakhir saya nak beritahu, hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D, tengah-tengah tu ada C. Kita ada choice. Apakah pilihan cara hidup yang nak kita laksanakan. Tak usah kita boleh berlebihan, tak usah kita membazir, tapi berusaha untuk buat yang terbaik walau apa pun keadaannya. Sebab apa? Bila buat yang terbaik, Tuhan akan bagi ganjaran untuk kita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Saya ulang balik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Dengan baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.